Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini kita berkongsi satu sejarah baru negara Malaysia. Buat kali pertamanya, nama-nama besar, jerung-jerung besar, naga-naga super besar, besar akhirnya disiasat oleh SPRM. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, satu-satunya yang berani mengambil tindakan kepada jerung-jerung ini. Beliau sungguh-sungguh memerangi rasuah dengan integriti. Pentadbiran PM ke-10 yang berpaksikan kepada tata kelola dan memerangi rasuah telah mencipta rekod dalam siasatan terhadap tokoh-tokoh besar negara. Awas kau jerung, nanti kena goreng. Investigation untuk jerung-jerung ini. Siasatan dahulu hanyalah berfokus kepada ikan-ikan kecil, bilis-bilis, yang kini sudah berubah menjadi jerung-jerung besar. Terlibat rasuah kini juga disiasat di bawah kepimpinan siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Malaysia yang terbaik dalam sejarah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah, Mirsan Mahathir pun sudah juga disiasat. Kronisme dan nepotisme berada dalam keadaan yang bergegar lutut. Oleh sebab itu, perintah notis telah disampaikan kepada Mirsan Mahathir di bawah Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 yang mengendaki beliau untuk mengisytiharkan segala aset dalam tempoh masa 30 hari. Disebabkan itu juga, keluarga Tun Daim Zainuddin juga dalam keadaan yang agaknya meroyan lah kot. Harap-harap tak meroyan ya. Apabila Menara Ilham juga telah disita. Menara Ilham milik keluarga Tun Daim bernilai 2.7 bilion juga telah disita oleh SPRM. Apa nak jadi kepada keluarga ini? Kita tunggu sajalah. Nampaknya keegoan Tun Daim Zainuddin yang selama ini sukar untuk dirobek akhirnya koyak rabak. Hal ini disebabkan keegoan Tun Daim yang gagal mengisytiharkan aset setelah 5 kali diminta oleh SPRM. Akhirnya SPRM mencipta sejarah penguatkuasaan apabila tokoh-tokoh besar dan anak bekas Perdana Menteri yang sebelum ini nampak seakan-akan kebal dalam pentadbiran yang lepas kini sudah tidak lagi kalis daripada sebarang siasatan maupun pendakwaan. Terbaik SPRM, terbaik Perdana Menteri Malaysia ke-10. Anwar Ibrahim memang tepat sekali, beliau adalah Perdana Menteri yang mengamalkan walk the talk. PM10 membuktikan bahawa dirinya adalah seorang Perdana Menteri yang tegas dalam memerangi rasuah, pecah amanah, sakau menyakau dan penyelewengan. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, terbaik dalam sejarah. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini muncul satu berita yang viral berkenaan dengan usaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu dengan mengumpul petition sebanyak 1 juta tanda tangan. Persoalan pertama yang muncul, adakah tanda tangan itu adalah asli? Adakah tanda tangan itu genuine? Adakah orang betul-betul ada 1 juta orang yang mengharapkan Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan?
benarkah, bolehkah ada 1 juta ahli UMNO bersetuju untuk Najib dibebaskan? Banyak persoalan boleh timbul, macam mana metod untuk kumpul tanda tangan itu. 1 juta orang tu bukan sedikit, ramai tu. Jadi ada satu artikel yang saya ingin kongsikan. Petition 1 juta tanda tangan kepada Agung. Harap-harap semua tanda tangan yang dikumpul adalah asli. Ditulis oleh sabudin.com, Sabudin Hussein di sabudin.com.net. Sebagai langkah susulan, selepas kecewa kerana Najib Razak tidak diberi pengampunan penuh, UMNO kini mengorak satu lagi langkah terbaru untuk mengumpul 1 juta tanda tangan di kalangan ahlinya di seluruh negara untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. 1 juta tanda tangan yang bakal dipersembahkan itu adalah sebagai satu rayuan kepada Agong agar baginda sedia untuk menimbangkan semula keputusan daripada lembaga pengampunan itu sebelum ini dan menukarnya kepada pengampunan penuh. Arahan mengumpul tanda tangan itu diberikan Presiden UMNO oleh Ahmad Zahid Hamidi dalam perjumpaan dengan ketua-ketua UMNO bahagian yang diadakan pada petang semalam. Ini pada 5 hari bulan Februari punya artikel. Bermula hari ini, semua bahagian UMNO difahamkan sudah mula mengedarkan borang kepada ketua-ketua cawangan untuk mereka mengutip tanda tangan daripada ahli di cawangan masing-masing. Borang yang sudah ditandatangan itu dikatakan dikehendaki dikembalikan semula kepada semua pejabat UMNO bahagian sebelum 4.30 petang 8 Februari, iaitu hari ini. Sudah cukup dengar kata agak sukar. Bermakna usaha untuk mengumpul 1 juta tanda tangan itu hanya diberi tempoh masa selama 4 hari saja. Macam mana mau kumpul 1 juta tanda tangan 4 hari? Bolehkah dapat 1 juta tu? Harapnya jika benar berjadi kumpul 1 juta tanda tangan nanti, tanda tangan yang dikumpul dan bakal dipersembahkan kepada Agung itu adalah tanda tangan asli daripada nama-nama yang disenaraikan itu. Janganlah pula nama ahli saja yang disenaraikan, tapi mereka yang berkenan tidak pernah pun menurunkan tanda tangan. Maksudnya orang lain akan mungkin ketua cawangan saja yang menandatangani bagi pihak mana-mana nama yang disenaraikan itu. Jangan begitu ya, sebab semua tanda tangan itu hendaklah dipersembahkan kepada Agung, ketua negara yang kita semua wajib setia, tidak boleh derhaka dan tidak boleh berbuat dusta. Persoalan lain, wajarkah pengumpulan tanda tangan ini dilakukan? Apa dia punya implikasi? Apa kelebihan dia? Sebagai parti yang berada dalam kerajaan, kenapa UMNO bertindak seolah-olah mereka ini pembangkang? Kerana menghantar petition dalam bentuk 1 juta tanda tangan yang lebih berupa desakan daripada luar kerajaan kepada Agung. Patutkah parti dalam kerajaan berbuat demikian? Selain itu, sebagaimana disebut oleh Perdana Menteri sendiri, keputusan lembaga pengampunan adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Jadi jika sudah muktamad dan tidak boleh dicabar, berarti ia juga tidak boleh dirayu. Jadi apa gunanya semua ini? Lagi pula, kalau semua banduan yang dipenjarakan hendak dibebaskan dengan cara menghantar petition rayuan, dengan cara dapat mengumpulkan 1 juta ataupun sejumlah tanda tangan daripada penyokong-penyokong sendiri, lebih baik tutup saja semua penjara di negara ini, katanya. Nanti semua orang yang dalam penjara pun hendak buat petition rayuan juga, kata Sabudin Hussein. 5 Februari 2024. Ini betul-betul saya pun fikir kenapa perlu dilakukan. Apa dia punya implikasi kalau diorang buat? Apa faedah diorang boleh dapat? Yakin kan dapat pengampunan? Itu semualah. Okay, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.